السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Segala puji dan syukur yang selayaknya kita ucapkan dan kita lafazkan hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah perkenan, rezeki dan rahmatnya kita berpeluang mendengar balik apa yang telah kita sebut dalam kuliah pada minggu lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita berbincang tentang apabila manusia masuk ke dalam syurga, mereka akan dilayan dengan sebaik-baik layanan. Dia biasalah tuan-tuan, dalam kehidupan dunia ni, kalau kita tengok kedudukan ataupun prestige, dalam bahasa Melayu dia mungkin grade tempat itu ditentukan oleh tahap layanan yang diberikan. Maksudnya lagi berprestige, kataan bahasa Melayu pun dia guna sama lah kan, lagi kelas apa dia ni tempat itu, maka semakin hebat dia punya layanan tu lah. Dapat tak? Maknanya kalau tuan-tuan pergi tempat yang kelas dia tinggi, tempat yang mewah, mahal, kelas yang tinggi lah, layanan dia tentulah tak sama dengan yang bawah-bawah ni. Jadi kita nak ukur, nak tentukan tempat itu hebat tak hebat, kita tengok servis lah, layanan yang diberikan tu. Kan? Jadi di dalam syurga Allah Azza wa Jal, tempat yang paling istimewa, yang paling mewah, yang paling hebat, yang tak pernah terlintas di dalam hati dan terbayang di fikiran kita, tentulah maha hebat. Nak makan buah pun tak gaduh kek, tak gaduh kupas, tak gaduh potong, nganga ya masuk dalam mulut. Dan ada orang suap, hebatlah. Tuan-tuan pergi hospital mahal dengan hospital yang murah, tentu tak sama kan. Pergi hotel yang mahal, 5 star, hotel mewah-mewah tu tentu tak sama dengan rumah tumpangan, motel. Kita pergi hotel mahal kan, tuala dapat apa segala servis semua hebat lah kan. Layan A lah pasal hotel mahal, tempat pun cantik. Hotel rumah tumpangan biasa-biasa ni apa pun tak ada, silap hari bulan kan, tilam ya. Kan. Jadi sebab itu apabila Allah Ta'ala nak gambarkan syurga, dia menggambarkan layanan yang bakal diterima. Apa yang kita akan dilayan esok ni bila masuk dalam syurga? Apa servis yang Allah sediakan untuk meraihkan atau untuk membalas amalan yang kita buat?
Hebatlah tuan-tuan. Tuan-tuan esok duduk, semua orang tolong buat. Macam kita pergi tempat-tempat yang mewah, lebih lagi lah. Jadi tuan-tuan di dunia ni mungkin kena buat sendiri. Dalam hidup tuan-tuan ni banyak benda kena buat sendiri. Nak suruh orang, bukan boleh suruh saja. Kan? Kereta kena bawa ke diri. Urusan-urusan lain kena pergi beratuk ke diri. Kan? Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga kena buat sendiri. Pasal apa? Pasal kita tak ada duit. Itulah tahap kita. Tak apalah dunia. Kan? Tak, bukannya teruk mana pun. Tapi bila kita masuk syurga, Allah Azza wa Jal, semua ada orang tolong buat. Semua ada hamba, pelayan, khadam yang tolong serve hidup kita selama-lamanya. Tuan-tuan hanya duduk menikmati apa yang tuan-tuan nak. Baik, itu kuliah yang lepas. Saya dah terang kat tuan-tuan, Allah Ta'ala menyediakan wildan. Ini nama ataupun makhluk yang akan menjadi khadam, pelayan, hamba, pembantu. Apalah tuan-tuan nak bubuh, tapi dia disebut wildan. Anak muda yang segak, bersih, bertenaga, dia akan serve tuan-tuan. Tuan-tuan adalah raja ketika itu. Lebih daripada apa yang ada di dunia ni. Cuma nak pi ke syurga tu, kuliah yang bila tak tahu, kalau ingat lagi, dia punya jalan dia tu berduri sikit lah. Kan? Jadi bila jalan tu tak berapa nak senang, kena tempuh kesusahan tu, bila sampai, kan? Macam orang duk pi kerabat gunung, masuklah hutan, pi mana-mana lah, saya tak tahu tuan-tuan biasa pi tang mana. Tapi selalunya benda-benda yang cantik, benda-benda yang elok ni, kita nak pi tempat tu, kita kena susah dulu. Macam orang pi kerabat gunung Kinabalu, depa ceritalah, saya pun tak pernah pi. Nak kena naik kerabat, nak kena apa, mendaki. Tapi bila sampai di atas sana tu, Masya Allah, dia punya pemandangan dia cantik lah. Kan? Kalau kita, orang tanya kita, baik kita sewa helikopter, terus terbang pi ke atas. Nak duduk khabar-khabar ni bukan dia. Kan? Jadi Allah Azza wa Jal, apabila dia menyediakan syurga ni, dia telah menetapkan bahawa tak ada orang yang boleh menikmati benda tu melainkan melalui kesusahan ni. Dan saya selalu sebut kepada tuan-tuan, manusia ni bila dia lalu susah, payah, penat, letih, tapi bila dia sampai ke destinasi tujuan dia tu, hilang segala kepenatan dan kepayahan tu. Betul tak? Lupa habis hak payah tu bila sampai tang cantik tu. Saya bagi contoh mudah lah, tuan-tuan pun boleh faham kalau saya tak hurai panjang. Orang pergi Mekah, tuan-tuan pergi Mekah kan, letih Mekah ni, penat. As-safar kit'atun minal azab. Safar ni dia azab, meletihkan, penat. Tambah kalau kita yang pergi Mekah, daripada Perlis naik bas, berhenti di KLIA, turun, tunggu pula berjam-jam, naik pula kapal terbang, turun pula di Jeddah, naik bas ke, naik apa ke, panjang lah. Kadang-kadang 24 jam duduk atas kenderaan, tak turun-turun. Daripada bas naik kapal terbang turun, naik bas pula, bas naik kereta api pula ke apa, tak sampai-sampai, penat. Tetapi kesemua orang, saya rasa perasaan dia yang sama. Apabila dia masuk ke dalam Masjidil Haram, tak masuk lagi pun saya ingat, dah rasa dah. Apabila melihat Kaabah yang menjadi tujuan dan maksud kepada perjalanan dia tu, telah hilang segala kepenatan, kesusahan, kepayahan yang dia tanggung. Hilang.
Dia lupa habis hak payah tu, hak penat, hak letih, hak tak makan, tak tidur tu. Bila dia tengok Kaabah, dia boleh pijak Masjidil Haram. Kalau orang tanya nak main lagi tak? Tak ada orang yang bila dia pergi Mekah, dia kata dia tak mau pergi dah. Hilang. Walaupun masa dia pergi tu susah, penat, letih. Yang ni yang kata nikmat tu. Bila tengok saja, lupa. Lupa apa? Lupa segala kesusahan, kepayahan yang dia tanggung tu. Lupa. Nampak? Ajaib. Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, itu baru dunia. Belum lagi kita masuk ke dalam syurga. Itu yang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang paling teruk dan berat kehidupan dia dicelup ke dalam syurga, satu celupan Allah ambil dia, Allah masukkan dia dalam syurga, Allah angkat bawa keluar. Allah Ta'ala tanya, apa yang telah dia tempuh di dunia dulu? Pernahkah dia susah? Pernahkah dia sakit? Dia kata dia tak tahu apa tu susah, dia terlupa. Sebab dia tengok syurga yang hebat tu. Jadi ini yang kita duk cakap tiap-tiap kuliah kita ni tentang syurga. Dan satu lagi tajuk yang kita nak masuk malam ni tuan-tuan, iaitu apa yang diingati oleh manusia apabila dia masuk ke dalam syurga, dia langkah masuk, dia jadi penghuni syurga. Apa yang dia ingat? Dia ingat apa? Dalam beberapa dalil yang kita akan baca nanti, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang apa yang kita teringat. Macam mana kita tahu kata mereka teringat? Ahli syurga teringat melalui ucapan dan perbualan sembang sesama mereka. Jadi tuan-tuan, bila masuk dalam syurga, nombor satu, tajuk ni, poin dia nombor satu, apa dia? Ahli syurga akan mengisi masa dan ruang yang mereka ada dengan bersembang. Orang kaya mana buat kerja? Orang kaya habiskan masa bersembang. Yang kerja ni kita. Macam tuan-tuan yang kaya ni, kan? Yang duit berkoyan-koyan ni. Tuan-tuan nak buat apa? Bersembang lah. Pagi bersembang, petang bersembang, malam bersembang. Dalam semayang ni pasal tak boleh bersembang lah. Kalau tidak dalam semayang dia bersembang. Dulu bersembang mulut, sekarang bersembang grup, WhatsApp, Telegram ni. Tapi saya nak habangnya orang kaya macam tu lah. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena jadi kaya. Dia tak gaduh. Nak pergi cari duk makan, duk fikir makan semua orang kaya. Tuan-tuan bayar orang kaya. Masak tak gaduh. Dia mangkit pagi, orang dah sedia. Dia pun sembang. Habis, dia tak gaduh besok. Dia pergi mangkit petang pula, bersembang lagi. Bersembang. Sekali lagi, tak ada habis bersembang, orang angkat kopi mai. Saya cerita pengalaman saya pergi rumah satu orang kaya lah, kan. Angkat kopi mai apa? Bersembang sampai pukul 2 pagi. Dia pula tanya, nak makan apa lagi? Saya kata, tak tahu nak makan apa. Serve satu. Habis tu naik pilena. Tak gaduh duk fikir apa. Kita duk fikir macam mana nak makan pula itu. Kan? Orang kaya, orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki, dia tak payah fikir lah mana tu. Esok kita nak sembang di mana? Esok kita nak kopi di mana? Esok kita nak makan apa? Esok kita nak makan di mana? Kan? Syurga. Syurga tuan-tuan tak payah pergi cari makan. Tak payah duk kerja. Tak payah duk fikir. Semua dia sedia. Saya nak cerita ni apa yang kita nak lalu lah. Tuan-tuan dapat? Tak perlu fikir.
Jadi antara yang Allah Azza wa Jal cerita, mereka akan fikir apa? Mereka akan teringat tentang apa yang mereka lalui di dunia. Antara benda yang mereka teringat ialah ketakutan mereka nak masuk ke neraka. Mereka takut Allah azab mereka. Ini antara benda yang mereka sembah. Mereka duduk sama-sama, mereka kata apa? Dulu masa di dunia kita takutlah tak masuk syurga. Tuan-tuan ada tak perasaan takut tu? Ke tuan-tuan tak takut? Dia kata nak takut apa? Tak dambang sampai masjid dah. Oh, hebat. Saya tak ada duk fikir-fikir neraka ni ya. Cuma duk fikir syurga mana yang nak masuk. Kalau lagu ni hebat lah. Kira tuan-tuan setaraf dengan label 10 ahli syurga. Saya dan tuan-tuan, antara benda yang kita bimbang, kita takut, kita risau, yang menjadi suatu igawan, apa dia? Kita mati esok lusa ni, tang mana kesudahan kita. Dan bila kita masuk dalam syurga, kan, contoh macam ni lah tuan-tuan. Tahun ni tuan-tuan dapat pergi haji. Contohlah tuan-tuan dapat pergi haji, nama naik. Tuan-tuan pun duduk dalam bilik sembang. Sembanglah, kan? Katalah siapalah mat dengan man. Antara tajuknya saya tak tahulah. Antara tajuknya selalulah dia akan tanya, hang tahun ni boleh mai ni kali ke berapa? Dia kata yang ni kali pertama. Yang ni aku alhamdulillah lah kali kedua. Saya risau itu ni. Duk takut nama tak naik. Buat rayuan elok-elok buka tu, buat rayuan takut. Tiba-tiba mereka umum kata nama naik. Lepas tu alhamdulillah takut juga walaupun nama naik ni. Orang tak potong lah nama. Kalau nama naik orang tak potong lah. Yang potong tu cerita lain, tajuk lain. Nama kalau naik ni takut dah lagi. Takut kut sakit ke, jadi lagu mana ke apa ke. Tapi elok-elok pijak kaki Mekah itu ni, tampak kiri kanan, muka ke diri. Kut bermimpi di siang hari. Aku ni walaupun dapat nama pun takut. Dia duk cerita masa mereka tak sampai lagi tu, mereka duk bimbang. Semua orang ada perasaan tu. Perasaan mereka tak confident. Memang tak confident sebab apa-apa boleh berlaku. Tiba-tiba visa tak keluar ke, tiba-tiba kota jadi kecil ke, tiba-tiba COVID naik, Saudi tutup ke, apa ke, lagi tak pijak. Orang kata apa? Lagi tak sampai, jangan duk sono. Tapi sampai pun belum tentu. Sampai dia tak boleh buat kerja haji, rebah ke apa ke, pi saja. Tapi bila balik main Malaysia, mesti kita terkenang daripada awal tu. Ini antara bayangan apa yang kita akan sebut dalam syurga. Semua ahli syurga bila mereka duduk, nanti saya baca dalil dia. Tapi saya nak bagi tuan-tuan gambaran dulu. Bila saya baca dalil, tuan-tuan boleh faham apa dia yang saya nak maksudkan. Apabila kita berkumpul dan duduk, kita sesama ahli syurga ni, confirm lah ni, memang duduk dalam syurga ni, kita akan sembang apa? Aku tak percaya kata nak masuk. Tu dia. Aku tak sangka kata aku nak masuk ni. Betul ke kita dalam syurga ni? Betul. Artinya antara benda yang kita syukur, yang kita terima kasih kepada Allah, dia telah mengizinkan kita masuk. Di atas segala yang kita buat di dunia, tuan-tuan, tak ada jaminan. Benda tak ada jaminan, tiba-tiba tuan-tuan telah dapat benda tu. Hebatlah. Jenuh berkelahi nak masuk, jenuh bertarung nak masuk. Alhamdulillah tuan-tuan masuk. Kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur ayat 25 dan 26, 27 dan 28. Inti kandungan dialog apa yang mereka sembangkan.
Siapa mereka tu? Barangkali mudah-mudahan kita termasuklah ahli syurga. Quran kata, wa aqbala ba'duhum ala ba'd. Mereka duduk berhadapan. Aqbala, hang menghadap aku menghadap hang. Ba'duhum ala ba'd, mereka duduk berdepan. Dalam tajuk yang lepas saya ingat mungkin kita dah sentuh, mereka duduk di atas kerusi yang cantik, ada bantal, boleh duduk bersandar, duduk berdepan, bersembang. Yatasaalun, mereka saling tanya bertanya. Tasaala yatasaalun, mereka saling tanya, sembanglah. Hang tanya aku tanya hang. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Dulu, tengok tajuk dia, tajuk dulu. Dulu tu di mana? Dunia. Artinya antara topik yang menjadi perbualan di antara ahli syurga ialah kehidupan dunia. Bukan maksud mereka cinta kat dunia, bukan mereka maksud teringat kat dunia, tak. Tapi mereka nak habang syukur dunia dulu, masa di dunia dulu. Macam tuan-tuan lah, bila mai muda, bila mai hujung-hujung tua, tuan-tuan senang, tuan-tuan akan cerita apa? Masa susah dulu. Tuan-tuan cerita tu pasal nak susah tuan-tuan pun ceritalah kat cucu, dulu Tok Wan ni hang tengok lah kaya ni, duit tak tahu nak tak mana ni, dulu Tok Wan susah. Cucu kita kata, Tok Wan duk sebut Tok Wan susah dulu, Tok Wan mau susah balik ke? Nak doa bagi Tok Wan jatuh susah pula. Dia cerita tu bukan kerana dia suka, dia menyebut dan mengingatkan semula tentang kehidupan dunia atau kehidupan yang lepas, bukan kerana dia nak kehidupan itu, dia tak nak, tapi dia nak habang syukur apa yang dia dapat sekarang. Ahli-ahli syurga menyebut tentang kehidupan mereka di dunia dahulu. Mereka takut, musyfiqin. Mereka takut ni, tuan-tuan dan saya, kita takut. Ni aku sembahyang ni macam mana, terima ke tak? Segala amalan yang aku buat, mengaji, sedekah, zakat, wirid, semua benda ni kita bimbang Tuhan tak terima. Kita bimbang bila kita bangkit esok nak ambil apa yang kita buat, haba'an manthura, dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Tak ada. Takut tu. Tapi Allah Azza wa Jal dia bersambung, famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Allah Azza wa Jal, manna telah memberikan nikmat kepada kita dan dia telah menyelamat, wa waqana, dia telah menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Syukur alhamdulillah hari ini kita berada di dalam syurga dengan nikmat daripada Allah, rahmat daripada Allah. Dulu kita duk bimbang 50 nak boleh masuk ke tak? Tuan-tuan terfikir tak? Pernah tak tertanya-tanya bila tuan-tuan, saya ingat yang ikut kelas saya, yang dengar ustaz-ustaz lain, tentu mereka pernah dengar hadis yang mana Tuhan telah tulis nama mereka di dalam syurga. Saya dan tuan-tuan ni, untuk makluman, telah tertulis takdir kita sama ada ahli syurga ataupun tidak. Saya nak bertanya pada tuan-tuan pada malam ini, dan saya juga pernah tanya pada soalan-soalan yang kuliah-kuliah yang lepas, pernah tak kita terfikir, adakah kita termasuk daripada ahli syurga? Apabila Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang itu berada di dalam kandungan ibunya pada usia 120 hari, turun kepadanya malaikat menulis 4 perkara. Di antara benda yang ditulis ialah namanya sama ada sebagai ahli syurga ataupun namanya termasuk daripada ahli neraka, telah tertulis. Tuan-tuan pernah tak terdetik dan tertanya, di mana letak nama kita? Bila kita duk fikir nama kita lekat, tuan-tuan, masalah tuan-tuan dan saya pasal kita ni, tuan-tuan pi tanya Ustaz,
orang yang sebelum pilihan raya tu yang dia disebut-sebut nak jadi calon. Dia takut tak? Naik tak naik? Lekat tak lekat? Depa kata naik. Depa yang kata ni pun tak tentu. Dalam kita pun 2-3 malam tidur lena. Esok mangkit, depa kata tak ada pula. Tak lena pula kita. Jadi duk cari, aku nak pergi duk tanya siapa ni. Itu dunia, biar pilah, tolak. Akhirat ni pernah tak kita sebelum tidur nama duklah mana ni? Tuan-tuan agak-agak nak boleh pergi tanya siapa? Siapa agak-agak yang boleh menenangkan hati tuan-tuan? Hang tak payah duk risau. Aku nampak nombor 35 tu nama hang. 36 tu aku tak tahu, tapi 35 tu 2 kali aku cek nama hang. Kalau boleh tahu lagu tu tuan-tuan, saya ingat selesai segala urusan. Tapi sekarang kita hidup dalam keadaan kita tak tahu. Dalam hidup kita tak jelas di mana letak nama kita, di mana kedudukan kita, tapi telah tertulis dalam maktub, ada dah. Jadi orang yang tak confirm ni, dia hidup macam mana? Boleh jadi belah ni, boleh jadi belah ni. Orang yang hidup, pasal tu orang yang hidup dalam keadaan tak pasti, dia akan hidup dalam ketakutan. Pasal tu tuan-tuan takut, saya pun takut, depa ni pun takut. Takut masa di dunia, pasal tak confirm lagi. Tapi bila dah confirm masuk, duduk dalam syurga, memang tak keluar dah. Masa tu tak ada dah ketakutan. Wala khaufun, mereka tak akan ditimpa perasaan takut. Nak takut apa lagi? Tak tahu kot dia sembang-sembang. Kita ni alhamdulillah hari ni dalam syurga, esok tak tentu lagi. Tak. Ada tak kebarangkalian tuan-tuan masuk, duduk 2 minggu terpelanting keluar. Dia kata mana kawan kita? Masuk neraka pula dah awak. Buat pasal pula dah. Hak tu tak ada. Sekali kita masuk melangkah di dalam syurga, selama-lamanya kita akan kekal di dalam syurga, tak keluar daripada nikmat syurga. Tuan-tuan pulun nak bagi masuk ya. Dah masuk tak payah duk fikirlah. Tapi tak masuk lagi, dah macam masuk punya perangai. Faham tak? Hang aku tengok mayang pun balok lah, mayang buat apa dah, nama tu ada. Maka itu antara apa yang mereka sebut. Baik. Kemudian hadirin mukminin, apa lagi yang mereka bincangkan? Kita tengok pula dalam surah As-Saffat ayat yang ke-50, 51, 52, 53. Surah As-Saffat ayat 50, 51, 52, 53. Mereka, Quran kata benda yang sama. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Apa yang mereka cerita ni? Mereka sembang. Tajuk nombor 2. Depa sembang ni, mangkak-mangkak yang duk ajak jadi tak guna ni. Nasib baik aku tak ikut depa tu dulu. Tu poin nombor 2. Jadi tuan-tuan akan tanya balik ni, kawan-kawan ni yang duk ajak buat tak elok mana pi kawan kita? Kawan hok mana? Kawan hok yang tu lah, Hawa tu yang duk ajak kita buat tak elok tu. Mujuk kita tak berkawan dengan dia nah. Tu dia tuan-tuan. Rahmat, syukur. Pasal manusia ni, saya sebut terus terang, manusia ini dia hidup bergantung kepada kawan dia. Sebab itu antara tajuk yang dibincangkan ialah apa? Siapa kawan kita? Dan mereka bersyukur mereka tak ikut dan nilah join hak pok tak guna tu. Tuan-tuan, sebahagian besar kita yang jadi elok ni berkawan ya. Pasal tu Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilih
falyanzur amman yukhalil. Agama seseorang itu dilihat dengan siapa dia berkawan. Dan tuan-tuan, sebahagian kita ni yang terpelantin keluar, yang tak mengaji sebahagian ni pasal apa? Pasal berkawan lah. Masa dia lah berkawan dengan kita, main masjid. Lepas dia pergi berjumpa kawan lain, dia tak main. Nampak? Esok ni dia bersyukur, dia kata alhamdulillah aku berkawan dengan hang. Alhamdulillah aku jumpa hang. Dah ramai orang dapat hidayah, dia jumpa saya. Dah lah yang tak suka kita pun ramai, tapi yang suka kita pun boleh tahan juga. Kan? Ramailah juga, kan? Kita pergi mana-mana pun adalah juga orang tegur. Kan? Syukurlah. Dia tanya kenal mana? Dia kata kawan saya lah, selalu duk hantar kuliah-kuliah ustaz. Duk hantar ni apa ni video-video ustaz. Saya dengar, saya rasa bagus. Kawan dia hantar, nampak? Banyak kita hidayah dapat melalui kawan. Dan ada juga kawan-kawan ni yang kutu ni yang duk racun pergi jadi tak elok. Pun ada juga. So bila kita masuk dalam syurga, kita akan teringat kawan-kawan ni. Antaranya kawan apa? Kawan yang tak bagus ya. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Mereka kata ketika duduk di dalam syurga, mereka itu saling berhadapan, mereka bercakap sesama mereka. Qala qail, berkatalah salah seorang daripada mereka, sesungguhnya dulu di dunia aku ada kawan. Dia cerita, dia kata dulu aku ada kawan. Kawan dia ni pula, dia kata apa? Dia kata dahulu dia sebut dekat aku, dia kata hang ni betul ke orang yang benar? Kalau kita mati esok ni, kita akan jadi tulang, tanah apa semua. Adakah kita akan dibangkitkan semula? Maksudnya apa? Kawan yang tak bagus lah. Dia kata yang hang duduk pergi mengaji ni, dia menimbulkan keraguan. Yang hang duduk pergi semayang banyak tungi langang ni, hang ikhlas ke? Hang tengok macam aku. Aku tak ikhlas pasal aku tak semayang. Allah kalau dia nak masuk dalam neraka, hang kena tahu orang yang banyak buat ibadat masuk dulu. Lebih baik hang jadi macam aku. Hang tengok aku memang tak ikhlas, jadi aku tak semayang terus. Buat apa semayang kalau nak menunjuk ke orang? Kita orang yang duduk semayang pun mula macam malam tu hang pi pasal nak makan kan, hang tahu mana? Aku tahu aku kawan hang lama dah. Lebih baik hang jangan duduk pi macam aku tak pi. Tak kena apa langsung. Ada orang-orang yang banyak lagi yang kita buat, dia menimbulkan keraguan. Dia menghalang kita, dia menarik kita daripada apa? Jalan yang benar. Ni tuan-tuan berhati-hati dengan kawan-kawan macam ni. Tinggalkan, tak rugi kita tak ada kawan ni. Kita nak mengaji, dia duk pi ajak hala tak elok. Dia duk menimbulkan keraguan. Dia kata hang pi mengaji bukan nak boleh apa, hang bukan nak boleh faham. Kan? Tajuk tu juga hang bukan dapat apa. Tak pi pun hang tahu dah. Tu dia. Kita pun memang duk ada dah balok-balok tu. Kan? Kita ni bukan tuan-tuan lah, kita ni pun memanglah duk ada lah angin-angin tak mau pi tu. Dia main racun. Betul juga kata-kata hang. Memanglah betul ya, pasal hang pun memang pemalas. Betul tak tuan-tuan? Bukanlah tuan-tuan, alhamdulillah, membujur lalu melintang patah. Antara dua ya, mati di rumah atau mati di masjid. Tu dia. Jangan buat main. Kan? Dulu masa masjid tutup nak pecah pintu masjid depa main. Jangan duk main, duk ajak-ajak aku pergi tempat lain. Aku silap sekali hang kena. Yang ni orang macam ni tolak tak apa, kan? Alhamdulillah. Sabat dia. Tapi kita tuan-tuan, dalam jalan kita nak menuju akhirat ni memang ada kawan rakan yang dia menimbulkan keraguan.
pada kita. Dan kita akan sebut tentang dia dulu. Okey, saya nak tanya jujur tuan-tuan. Masa kita sebut tentang dia, dia duduk di mana? Sebelah kiri? Di hang dulu yang duk ajak aku tak payah pergi masjid tu, pergi main takraw bukan hang. Tak ada. Kalau dia duduk sebelah kiri, tak jadi tajuk. Dia duduk mana? Dia duduk dalam neraka. Pasal tu kita duduk mengata dia. Boleh ustaz? Mana ada benda haram dalam syurga? Antara bendanya kita akan mengata. Tu, hai ingat kawan kita. Tengok nasib dia. Dan kita akan sebut ni nasib-nasib ahli neraka ni. Tu dia lah. Tu dia. Ambil. Itu dia tuan-tuan. Di antara dua ya, sama ada kita kata ke orang atau orang kata kat kita. Tu dia lah. Tuan-tuan nak duduk di pihak mana? Ni dalam surah As-Saffat. Tuan-tuan balik pergi tengok. 50, 51, 52, 53. 50, 51, 52, 53. 4 ayat. Dia sebut benda yang sama. Baik. Kemudian antara benda yang dia sebut selain daripada dua perkara tadi, di dalam syurga kita akan mengenang ujian dan bala musibah yang Tuhan kenakan pada kita. Tuan-tuan dulu sakit di dunia ni, tuan-tuan apa? Sakit, kehilangan anak, kehilangan harta, diuji dengan dugaan ujian, musibah. Tuan-tuan akan teringat balik apa yang tuan-tuan lalui, sakit, susah apa di dunia lu, tuan-tuan akan sebut. Surah Fatir ayat 34. Surah Fatir ayat 34. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hadan. Maha suci Tuhan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Antara tajuk yang kita akan sembang sesama ahli syurga yang menjadi topik perbualan kita, ujian, kesedihan yang Allah Ta'ala timpa. Mungkin dari sudut kehilangan orang yang kita sayang, kita akan sebut, dulu di dunia aku sedih, Allah uji aku. Allah ambil orang yang aku sayang. Allah uji aku dengan sakit. Allah kurangkan harta aku. Banyak benda yang Allah Ta'ala timpa pada aku. Alhamdulillah, aku sabar dan Allah balas dengan syurga. Tuan-tuan, mengenang kesusahan ketika kesenangan melahirkan syukur. Setuju tak? Kita lah senang, tapi tuan-tuan, kalau kita lah susah, dia kata Tok Wan dulu susah, nak makan pun tak ada. Cucu dia tanya, lah nak makan pun tak ada juga. Tak aci lah, tak jadi. Makanan penuh meja. Kan anak kita apa semua, kita dah kaya lah. Kita abang dulu Tok Wan nak makan pun tak ada. Lah ni tapi tak tahu nak makan apa. Mengenang kesusahan dan kesedihan menimbulkan syukur. Mengimbau balik ujian yang Allah kenakan ketika di dunia dengan nikmat yang Tuhan balas di syurga, menyebabkan kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Pasal itu tuan-tuan kena sabar. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, sabar. Kan? Nampak? Baik. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang mereka sebut? Yang keempat, mereka mengenang rezeki dan apa yang diberikan kepada mereka di dunia. Bila masuk dalam syurga, dia duk teringat hak yang Tuhan bagi dia makan, yang Tuhan bagi kenikmatan tu dia teringat. Seperti mana di dalam suratul Baqarah ayat 25. Kullama rudhiqu minha min samarah. Apabila kami bagi buah-buahan, kullama, apabila kami hidang kepada mereka buah, mereka akan kata apa? Ni, dulu bukan buah ni kita makan di syurga, di dunia dulu. Hadha alladhi rudhiqna min qabl. Ni buah ni kita makan di dunia dulu ni. Buah ni kita makan lah. Artinya apa? Antara benda yang tuan-tuan akan ingat dan cakap dalam syurga, benda yang tuan-tuan dapat di dunia. Mungkin tuan-tuan dapat apalah, arak ke, susu ke, apa ke, bidadari ke. Dulu aku memang teringin nak minum arak. Tak sangka aku boleh minum. Dulu aku nak dulu tu apa dia? Dunia. Antara benda dulu yang tuan-tuan akan ingat dan sebut, nikmat yang pernah tuan-tuan
kecapi di dunia. Antaranya makanan lah. Dulu di dunia aku ingat sedap lah. Kita orang jamu satu makanan, kita tak pernah makan, kita makan-makan, sedap. Aku rasa inilah yang paling sedap di dunia. Esok orang lain bawa pergi kedai lain, yang ni. Lepas tu esok kawan dia bawa yang ni. Macam saya 2-3 minggu ni duk pergi try capati di seluruh negeri Perlis. Hebatlah. Kira tuan-tuan semua kena rojok kepada saya. Bukan agama, capati mana yang sedap. Tapi saya tak boleh sebut di khalayak ramai lah. Saya itu termasuk dalam meniaga pula. Kena tarik toleh ni. Sekali lagi kalau tak. Mula kita pergi makan capati tu di satu kedai. Hak ni. Ini aku tak pernah makan, sedap. Dia tak apa. Hang tunggu. Minggu depan kita pergi. Pasal dia tak boleh makan dah hari-hari kan. Minggu depan bawa pergi satu tempat pula. Kena. Hak ni. Saya nak habaq apa kat tuan-tuan? Senang ya. Makanan ni tak ada hak paling sedap. Lagi duk mawek tu, lagi duk menyawa. Mawek ni sekali orang depa komen, depa duk komen tu. Dia kata, "Please translate." Lagi kita duk hidup, kita akan bergerak dan kita akan jumpa. Dan selagi kita jumpa, kita akan jumpa benda yang lebih baik daripada apa yang kita ada. Itu hakikat dunia. Baik makanan ke, baik tempat orang pi Langkawi. Dia kata dahsyat Langkawi. Pasal dia duduk tengok kolam paling. Banding kolam paling dengan Langkawi lagi. Orang bawa pi pulau lain pula. Dia kata pulau ni. Duk situ. Fuyo. Tu dia. Demikian tabiat. Tapi kita akan sampai ke muncak yang terbaik. Yang tak ada lebih baik daripada itu. Apabila kita mengecapinya di dalam syurga. Orang sebut nasi padang ke, nasi kerabu ke, nasi lemak ke, nasi kandang di Penang pun. Tak tahu letih kata hampa jamu pilah apa pun. Aku tak tahu nak kata lah. Minggu ni dia buat jamu. Sedap. Dia pun kata tak apa. Minggu depan mai. Sedap. Buat pula minggu depan. Sedap. Kan? Lah kali tak tahu yang mana. Ini dunia. Nampak kan? Azan pula. Kan? Tak apa. Azan lu. Azan lu. Tapi kita tak boleh lama malam ni. Sat ya. Ada 1-2 lagi insya-Allah. Kita buat kesimpulan.
Okey. So itu antara topik yang kita akan bincang. Nikmat yang kita akan ingat ketika di dunia. Tapi tuan-tuan, ni nak pergi kesimpulan ni. Pasal kita ada agenda lebih besar daripada ni. Sekejap lagi. Tuan-tuan sabar Ustaz. Macam nak masuk syurga lah kena sabar. Okey. Apa dia saya nak buat kesimpulan? Apabila kita teringat satu nikmat dengan nikmat yang lain, kita akan buat perbandingan. Tidak? Tuan-tuan masuk dalam syurga, tuan-tuan akan banding dengan dunia. Ni, antara benda yang tuan-tuan akan buat dalam syurga esok ni, tuan-tuan akan buat perbandingan. Dunia tu lugu mana atau dulu? Syurga sakan lah. Macam tuan-tuan di dunia, pi makan tang tu banding dengan hak makan sebelum ni. Pi bercuti tang tu banding dengan hak bercuti tang ni. Tabiat manusia ni, nikmat dia akan buat perbandingan. Dia dapat satu kereta, dia akan banding dengan kereta hak lama. Nikmat ni orang akan compare, orang akan banding. Betul tak? Jadi bila tuan-tuan masuk dalam syurga, segala nikmat ni tuan-tuan nak banding apa lagi? Dunia lah, pasal tuan-tuan mai daripada dunia. Kita dan saya tuan-tuan akan banding. Allah Ta'ala bagi satu benda, di dunia dulu aku macam ni no. Lain ni. Baik. Hebat tak syurga? Tak terbanding ni, tak terlintas. Tuan-tuan dengar. Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni barangkali tuan-tuan dah dengar 2-3 kali. Tapi barangkali mungkin juga tuan-tuan tak pernah dengar, barangkali tuan-tuan lupa. Tak apa. Yang penting dah dengar, mengingatkan semula. Yang belum dengar, ilmu yang baru. Tak rugi. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari, hadis ni direkodkan oleh Al-Bukhari dalam sahih dia. Dia kata, anna rajulan min ahli al-jannah ista'dhana rabbahu fi az-zar'. Ni tuan-tuan kuk masuk dalam syurga ni, orang palih lah ni. Saya berjalan tadi sajalah, round, ada urusan sikit round. Alhamdulillah, kita doa tuan-tuan, berbunga, masya-Allah, harum ni, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Lalu tadi saya pergi ikut belah Mulang, saya saja round lah kan, pasal kita tak ada kawasan, round habis satu palih lah kan. Orang tengok, oh masya-Allah pokok-pokok ni kan. Alhamdulillah. Walaupun bukan pokok kita seronok. Pasal apa? Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman satu orang lelaki sehingga dia menyukai satu benda apa yang dia suka pada dirinya. Jadi walaupun tuan-tuan tak ada pokok sebatang pun, tak ada pokok sebatang pun tak ada, tambah dusun. Tapi bila tuan-tuan lalu tengok, tuan-tuan jangan doa pula, ya Allah ya Tuhanku, turunkan hujan yang lebat, biar luruh habis bunga dia. Yang tu tak beriman lah. Bukan kata yang tu bukan kata tak beriman, teruk sangat lah, dengki. No, ada doa. Bila kita tengok pokok ada buah, ada doa dia, ya Allah berkatlah pada buah ini, berkatlah pada tanaman ni. Kita tolong doa. Kalau orang tanya, hang doa apa? Bukan pokok hang buah. Pasal aku suka seperti mana aku suka apa yang Allah bagi dia. Macam mana aku suka aku dapat. Aku nampak pokok dia berbunga, aku suka kalau pokok tu macam pokok aku. Tapi tuan-tuan jangan buat perangai lebih pula. Saat ni berbuah apa ambil? Pasal apa? Pasal pokok dia pun macam pokok kita juga. Kalau esok pasal apa yang hampir ambil pokok dia? Kan Nabi kata, orang beriman ni pokok orang pun macam pokok dia. Dah, yang tu bukan maksud dia. Maksud dia hak orang lah. Cuma kita suka. Tuan-tuan kalau ada pokok, tuan-tuan suka berbuah kan, berbunga. Macam tu tuan-tuan suka orang lain juga. Kalau orang lain semua beriman, macam Nabi kata, tak ada ni tikam belakang, cah keting, doa hak tak elok, dengki, santau, sihir, tak ada. Pasal apa? Orang lain dapat macam dia dapat. Tak beriman satu orang seronok musibah kena pada orang lain, seperti mana dia tak suka musibah kena pada dia. Dia tak macam mana pokok orang? Tak jadi satu. Alhamdulillah, pokok aku jadi. Tak boleh macam tu. Kan? Nampak? Kita kena rasa. Okey, tak apa. Cuma saya nak ceritanya, ahli syurga, dia teringat dunia. Poin kita malam ni, teringat dunia. Tuan-tuan di dunia ada hobi, ada kegemaran. Kan? Dia kata dekat Allah Ta'ala, ista'zana rabbahu fi zar'. Dia kata, ya Allah,
boleh tak saya nak bercucuk tanam? Pasal dia duk bercucuk tanam. Dia duk besar di dunia, duk teringat dulu syok no, boleh tanam makan buah. Setengah orang dia tak makan tapi dia syok. Pasal apa? Pasal dia punya, dia panggil passion. Orang putih kata passion, dia punya nafsu dia macam tu. Banyak orang tanam tak makan pun, dia seronok. Masuk dalam syurga, dia duk buat kelaku di dunia. Dia kata, ya Allah, aku nak bercucuk tanam. Tak tanam apa, ikutlah. Mungkin orang Perlis harum manis, orang Pahang durian, ikut tempat lah. Apa yang dia suka tanam? Orang perempuan mungkin dia suka tanam pokok bunga, dia pick up pokok bunga. Dia kan nak buat apa? Tanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya dia, faqala lahu awalasta fima syi'ta, hang nak duk kalut pi duk tanam apa? Bukan semua ada dah ke? Macam kita lah, tuan-tuan kan, anak kata, pak yang duk kalut tanam durian ni buat apa? Kami kalau lapar kami pi beli biji dua ya. Pasal dia tak rasa macam kita rasa. Orang tua-tua ni dia rasa apa tau? Dia rasa seronok. Dia kalau saya jumpa dia duk sebut tu, apa dia? Dia kata pokok ni saya tanam ni, buah sulung ni. Oh, dia punya habis meta cerita tu. Dia puih tau. Orang muda-muda ni dia tak rasa. Dia lapar dia pergi beli belikan 2 biji. Dia kata nak teruk apa? Kan? Perasaan tu Allah Subhanahu wa taala cerita. Allah kata awalasta fima syi'ta, bukankah segala apa yang diinginkan oleh engkau semua kau boleh dapat tanpa perlu nak tanam ni? Nak makan apa? Durian. Tak ada sebut terlintas durian, mai kupas siap. Tapi kalau tanam buat apa? Buat teruk lah. Tu yang kita duk berkelahi dengan anak-anak kes tu. Kes dia duk kata yang duk teruk buat apa? Siapa? Pi beli, nak abang punya mana? Nak pergi beli bagi. Kok tak terlarak nak makan. Tanam pun bukan nak makan. Toh mati dulu. Dia tak faham. Ni Allah cerita dalam syurga esok. Allah Ta'ala gambarkan cerita ni. Macam mana perasaan ahli syurga. Allah Ta'ala cerita ni bukan kerana dia tak tahu. Dia maha mengetahui. Tapi dia nak gambarkan untuk kita. Kemudian, apa? Kita jawab apa? Anak-anak kita kata, siapa duk tanam. Dunia nak bagi faham ni. Dia kata, ya Allah. Allah tahu. Tapi Allah tanya ni untuk kita. Walakinni uhibbu an adra. Aku ni jenis suka hobi bercucuk tanam. Betul boleh makan. Teringat saja mai, terlintas saja dia mai. Tapi aku nak tanam juga. Boleh tak tuan-tuan? Tanah mana ada lah di syurga kan? Mau tinggal di dunia. Allah Subhanahu wa taala izinkan kerana tidak ada permintaan ahli syurga yang ditolak. Cuma takkan nak sama dengan dunia. Dunia ni tuan-tuan letih. Letih tak mana yang tuan-tuan duk perah jual apa semua kan. Lambat. Ni hak berbunga ni tuan-tuan kena, ni dalam Quran ada cerita kan. Bila kita tengok bunga, kita duk bayang, tiba-tiba mai hancur habis. Allah Ta'ala kata demikian kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni kita duk bayang ni, duk sonok. Dia mai sekali terterak kita. Man, dunia. Tapi di syurga boleh Allah kata tanam. Tapi nak bagi sonok, nak bagi beza dengan dunia, fa asra'a wa badara fatabadara at-tarf. Nabatuhu, istiwa'uhu, wastihsaduhu, wa takwiruhu amthal al-jibal. Dia tahu saja benih terus bebuh. Dan tuan-tuan, antara benda yang paling orang pertanian ni suka, hak cepat ni lah. Dia kata berapa lama boleh makan? 2 tahun boleh makan. Tiba-tiba kita pergi tanya, hak hang lama mana? 6 bulan boleh makan dah. Hak 6 bulan tu kita beli. Dia antara dua orang boleh makan dengan dia makan kita. Lagi cepat, lagi dalam syurga tahu terus tumbuh. Nampak? Hebat. Kemudian tuan-tuan, fa yaqulu Allah Ta'ala duna ya ibn Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Allah kata demikianlah manusia ni, tak ada satu benda yang memuaskan dia.
Jadi semua yang tuan-tuan nak, Allah izinkan. Orang yang bercucuk tanam, duk tanya-tanya tu boleh tak nak bercucuk tanam? Ni jawapan dia. Tuan-tuan tahu benih terus jadi pokok. Berbuah terus sekelip mata. Seronok. Allahu akbar. Tak makan pun, tapi seronok. Allah layan. Dan hadirin mukminin, ada satu badui ni dia bukan tanam, dia ada jenis pindah randah ni nak tanam apa? Sat duk tani pi sana. Dia kata kat Rasulullah, ni yang tanya alam syurga ni, cerita alam syurga. Badui tu kata dekat Nabi, ni yang tanya ni sahih orang Quraisy pekan ni. Sebab apa? Pasal kami masuk syurga, kami tak fikir lah nak tanam-tanam ni. Nabi fadhahika, Nabi gelak sampai nampak gerham. Artinya apa? Allah, apa saja yang tuan-tuan nak, terus dapat. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beranak lama mana? Lambat beranak 9 bulan. Tu pun tak tentu. Wal'iyadzubillah, ma'adallah, boleh jadi gugur. Tuan-tuan tahu tak? Siapa-siapa yang teringin di dunia, Allah Ta'ala uji kadang-kadang kahwin tak dapat anak. Ujian besar. Pasal tu anak ni ujian tau. Ada orang kahwin tak dapat anak, ada yang tak kahwin dapat. Asyib. Ada. Ada yang ada pasangan tak dapat, yang pasangan yang betul lah, ada tak pasangan. Itu. Dan kadang-kadang kita tengok yang tak ada pasangan ni tak pantisah. Yang halal ujian. Tuan-tuan tahu tak? Beranak ni susah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Susah demi susah. Mula lekat perut, muntah, penin, lepas tu mengandung, nak tidur. Allah. Pasal tu orang lelaki-lelaki tak boleh. Kalau saya ingat orang lelaki-lelaki mengandung, dia tinggal tak mana perut tu pun tak tahu. Orang lelaki-lelaki kalau boleh mengandung, benar perut payah. Nak tidur palih kono tak kena, palih koni tak kena, kembang habis kaki-kaki. Susah tuan-tuan. Dah sakit selapis mengandung, nak teran keluar mai pula. Lepas tu nak pisah beranak pula. Allahu akbar. Tapi di syurga takkan nak lalu benda yang sama. No, syurga bukan tempat bersusah payah, syurga bukan tempat sakit, syurga bukan tempat untuk penat dan letih. Teringat nak beranak. Saya kadang-kadang duk kata kat kawan puan, tengok National Geographic keluar mai anak gajah terus berjalan. Kita kata no, nak belau susah kan. Tuan-tuan, yang tuan-tuan duk kata kadang-kadang kita jumpa orang ada anak, seronok no. Seronok lah jumpa 3 bulan sekali. Mari jaga daripada kecil ni tengok. Jaga daripada kecil dengan sakit, demam, menangis, teriak apa semua. Satu balak. Tu yang ada kadang-kadang naik angin tu. Orang seronok jumpa sekali-sekala, cium-cium mai cium pi tinggal. Tu saya nak habaq tu. Itu dunia. Dalam syurga tuan-tuan, kita apa? Dalam syurga apa dia? Dia terlintah nak mengandung, keluar berjalan terus. Berjalan terus. Macam anak gajah tadi. Anak gajah tadi pun saya tengok jalan-jalan rebah. Tak kalau lah ada lelaki-lelaki tuan-tuan kata, no kalau anak kita beranak-beranak boleh berjalan gitu. Bini dia kena pandai jawab. Abang pergi kahwin dengan gajah? Jangan jawab macam tu, dahaka. Tapi saya nak habaqnya mustahil manusia macam tu lah. Mai dah besar tuan-tuan. Tapi dalam syurga, saya nak habaq apa? Kesimpulannya, kita akan teringat dunia. Bila kita duduk dalam syurga, kehidupan dunia tak hilang daripada ingatan dia. Tetapi dia berbeza. Dunia susah, payah, penat, letih. Syurga tidak ada semua itu. Boleh? Takat tu dahulu kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan pun dapat semangat, insya-Allah. Boleh sama-sama kita tingkatkan ibadat kita untuk kita dapat apa yang Nabi cerita, bukan saya, Nabi cerita di dalam hadis dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.